Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Farhana binti Kamis, ID pelajar 2020982139. Yang dihormati Profesor Madia Zaludin Sulaiman selaku pensyarah subjek CTU 552 Falsafah dan Isu Semasa. Hari ini kami akan membincangkan tentang tugasan pertama kami yang telah diberikan oleh Profesor Madia yang diberi tajuk Penghayatan Rukun Negara dalam Mencapai Falsafah Sejahtera. Tahukah anda bilakah prinsip rukun negara mula diwujudkan dan mengapa ianya dibentuk? Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan masyarakatnya, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak, dan membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Jadi, maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Bilakah rukun negara ini diguna pakai? Prinsip rukun negara ini telah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong Seri Paduka Baginda Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin pada 31 Ogos 1970, iaitu sempena ulang tahun ke-13 kemerdekaan Malaysia. Kenapa rukun negara ini dibentuk? Setelah Malaysia merdeka dan negara ini mula dibangunkan, sedikit demi sedikit jurang antara kemewahan bandar dan kesempitan desa, kemewahan orang bukan Melayu dan kesempitan hidup orang Melayu yang menyebabkan rasa tidak puas hati di kalangan rakyat. Apabila berlakunya peristiwa berdarah 13 Mei 1969, kerajaan melihat perlunya satu formula untuk mengatasi masalah ini. Di antara objektif rukun negara adalah untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat, mencipta satu masyarakat yang adil supaya kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Akan tetapi, perbincangan kita pada hari ini akan lebih memfokuskan atau lebih mengutamakan tentang prinsip rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Bangsa dan negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan kukuh kepada Tuhan. Melalui kepercayaan beragama yang betul akan menjadikan bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat. Perlembagaan Persekutuan telah memperuntukkan bahawa Islam ialah agama persekutuan, tetapi agama dan kepercayaan lain juga boleh diamalkan dengan aman dan tenteram di mana-mana bahagia di dalam persekutuan. Agama ialah ciri penting dalam kehidupan manusia kerana ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang serta bangsa dan negara. Bangsa dan negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan kukuh kepada Tuhan. Melalui kepercayaan beragama inilah akan menjadikan bangsa dan negara ialah satu bangsa dan negara yang berdaulat. Kaum-kaum di Malaysia menganut pelbagai jenis bangsa ataupun agama seperti Islam, Buddha dan Kristian. Nama saya Nur Aina binti Nur Halim, nombor matrik 2000960087. Okay, saya akan sambung kepada perbentangan. Nombor 4 iaitu kepercayaan kepada Tuhan dalam agama-agama di Malaysia. Okay. Menurut Perlembagaan Malaysia dalam perkara 11 menyatakan bahawa kebebasan beragama kepada rakyat, bahawa rakyat bebas memilih agama yang ingin dianuti. Walaupun konsep bebas beragama ini diamalkan, tetapi terdapat pengecualian tertentu terhadap kebebasan tersebut. Okay, merujuk kepada Sini Harian 2020 menyatakan Perlembagaan Malaysia memperuntuk Islam sebagai agama rasmi persekutuan, agama dan kepercayaan lain namun boleh diamalkan dengan aman dan tenteram. Okay. Kebanyakan pengkaji sejarah berpendapat bahawa agama ialah keperluan asas setiap manusia. Kepercayaan kepada agama merupakan sifat sejagat bagi semua manusia, sama ada manusia moden ataupun manusia primitif. Okay.
warisan kebudayaan merupakan faktor utama menentukan agama seorang. Kebiasaannya individu akan menganuti agama melalui keluarga, suku, kaum atau etnik yang diwarisi oleh secara turun-temurun mengikut generasi dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam Malaysia terdapat 6 agama yang diamalkan. Pertama adalah agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, agama Kristian, agama Sikh and animisme. Secara ringkasnya, agama Islam ni adalah agama yang berkonsepkan kepercayaan kepada Tuhan yang satu. Ajaran ini sememangnya berbeza dengan pegangan masyarakat Tanah Melayu pada pada abad ke-13. Dalam agama Islam kita ada dua sumber iaitu sumber pertama menggunakan Al-Quran dan hadis, dan sumber kedua iaitu ijma' dan qiyas. Asas utama dalam agama Islam ni ada dua, iaitu adalah rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam ada 5 perkara, rukun iman ada 6 perkara. Rukun Islam mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Dalam rukun iman pula ada 6 kepercayaan, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar. Itu adalah untuk agama Islam. Seterusnya untuk agama Buddha dia ada satu reaksi terhadap kekerasan dan penindasan oleh golongan Brahman yang menyebabkan golongan lain bangkit menentang, terutamanya golongan Kshatriya yang terdiri daripada anak raja dan prajurit. Agama ini diasaskan oleh Siddhartha Gautama yang selalu memikirkan tentang punca penderitaan dan kemelaratan. Dalam usia 29 tahun, dia meninggalkan istana dan memulakan kehidupan zuhud serta bercita-cita untuk sampai ke peringkat mengetahui serasi alam. Agama Buddha ini tidak mengajarkan tentang hal-hal ketuhanan dan metafizik, tetapi sebaliknya ajaran ini merupakan ajaran psikologi dan etika yang berkaitan dengan kehidupan. Tahap pertama untuk kebebasan diri daripada pusing kelahiran adalah mengamalkan cara sila atau moral yang tinggi seperti mengawal nafsu, mengelakkan dosa besar dan pengorbanan berdarah. Terdapat 8 proses mengawal nafsu, iaitu pertama kepercayaan yang benar, kedua tujuan yang benar, ketiga pertuturan yang benar, keempat perbuatan yang benar, kelima hidup yang benar, keenam usaha yang benar, ketujuh fikir yang benar, dan ke-8 renungan yang benar. Seterusnya adalah agama Hindu. Agama Hindu adalah agama yang berasal daripada India. Yang berasal daripada India, terutamanya dari India Selatan. Agama ini dianuti oleh sebahagian besar masyarakat di Malaysia, iaitu daripada 80% kaum India di Malaysia. Mazhab utama agama Hindu ni menggunakan 2 mazhab, iaitu Saivisme dan Vaishnavisme. Dua mazhab ini dibincangkan di Malaysia kerana kedua-dua mazhab ini diamalkan secara berluas-luasnya di Malaysia. Mazhab ini adalah bersifat kepercayaan dalam lingkungan keluarga dan bukan sebaliknya. Penganut Hindu ni dia percaya banyak Tuhan. Jadi ketika dilanda kesusahan, penganut Hindu menyeru Tuhan-Tuhan ini supaya memberkati keturunan, harta benda dan menolong mereka untuk menentang musuh. Sebenarnya penyembahan kepada kekuatan tetapi tidak dijalankan secara sekaligus, malah berperingkat. Oleh sebab itulah bilangan Tuhan mereka bertambah dari semasa ke semasa. Seterusnya adalah agama Kristian. Agama Kristian ini berasal daripada kepercayaan Yahudi yang menerima Yesus daripada Nazaret sebagai Mesiah atau Kristus. Setengah penganut Kristian menggelar Yesus sebagai penyelamat orang Yahudi seperti yang dijanjikan dalam kitab Perjanjian Lama, iaitu Bible. Kristian ni dipercaya bahawa berakhirnya kehidupan Yesus Kristus di dunia, wujud Tuhan kekal di dunia dalam bentuk Roh Suci atau Roh Kudus yang terdiri daripada 3 makhluk, iaitu Bapa, Anak dan Roh Suci.
Okay. Iaitu Pembaptisan dan Eucharis. Selain Bible atau kitab Injil, salib juga merupakan ikon suci bagi penganut Kristian. Seterusnya adalah agama Sikh. Agama Sikh ini merupakan kelompok minoriti di Malaysia. Okay. Maksudnya dianuti oleh sebahagian kecil daripada etnik India yang berketurunan Punjabi di Malaysia. Okay. Penganut Sikh ni mudah dikenali dengan identifikasi mereka, iaitu pemakaian serban dan berambut panjang untuk lelaki. Bagi lelaki biasanya menggunakan nama Sikh, bermaksud singa, manakala perempuan adalah kaum, maksud puteri. Okey, pengasas Sikh adalah Guru Nanak pada tahun 1469 Masihi dan diteruskan oleh 9 Guru Nanak yang lain. Okey. Kitab suci agama ini dikenali sebagai Sri Guru Granth Sahib Ji yang mempercayai satu Tuhan. Akhir sekali adalah animisme. Animisme ini adalah istilah untuk mana-mana kepercayaan yang melibatkan pemujaan roh dan semangat alam semula jadi. Secara ringkasnya, animisme ini percaya bahawa semua objek di dalam dunia ini memiliki jiwa dan hidup. Adanya makna seperti hantu dan jin di gunung, sungai dan tempat keramat, binatang, matahari dan bulan memiliki jiwa. Untuk kepercayaan kepada Tuhan dalam agama-agama di Malaysia, seterusnya adalah penghayatan rukun negara dalam mencapai konsep falsafah negara. Dalam penghayatan rukun negara ini, Nasionalisme ni ibarat senjata bagi sebuah negara dalam usaha memelihara keutuhan dan membina kekuatan dalaman dalam kalangan rakyat bagi mengatasi setiap ancaman luar, sepertinya globalisasi. Sebelum ini, semangat kekitaan dalam kalangan rakyat tidak begitu menebal dan perkara ini menjadi penghalang dalam usaha menanamkan perasaan cinta akan bangsa dan negara. Hal ini dikaitkan dengan perasaan iri hati dan tidak percaya dalam kalangan kaum berluas-luasnya sehingga terjadinya peristiwa 13 Mei. Itu rusuhan kaum telah berlaku secara berlanjutan dalam tempoh beberapa minggu. Daripada kesan daripada peristiwa 13 Mei itu, pemerintah mengisytiharkan darurat dan perintah berkurung. Parlimen digantung dan pemerintahan negara diambil alih oleh Majlis Gerakan Negara. Maka itu bagi mengekalkan perpaduan negara di Malaysia, rukun negara telah dibentuk pada tahun 1970. Pembentukan ideologi kebangsaan tersebut bertujuan memandu kehidupan rakyat Malaysia. Selain itu, pembentukan rukun negara juga akan menimbulkan kesedaran yang tinggi terhadap perpaduan dalam masyarakat di Malaysia. Secara kesimpulannya, prinsip kebebasan beragama juga diraihkan dan diperuntukkan tempat yang wajar dalam Islam. Penganut pelbagai bebas beragama, bebas menganuti agama, mengamalkan agama pegangan dan masing-masing dengan aman tanpa merasa takut dan terancam. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, rumah ibadat dibenarkan untuk didirikan di Malaysia. Saya kira sama ada masjid, gereja, kuil atau sebagainya. Dalam kepelbagaian etnik, agama dan budaya Malaysia, masyarakat mampu untuk hidup sebelah belah dengan harmoni. Pemahaman tentang institusi agama, pusat ibadah, perayaan, ritual dan simbol suci bagi agama yang dimiliki oleh keseluruhan rakyat Malaysia berupaya memperkukuh hubungan antara penganut agama dan pelbagai. Peningkatan dengan pengukuhan hubungan antara penganut agama yang berbeza pasti dapat menyumbang ke arah keharmonian hubungan antara etnik serta kesejahteraan pembangunan negara bangsa. Itu sahaja daripada kami. Kumpulan 1 mengenai topik 1, iaitu penghayatan rukun negara dalam mencapai konsep falsafah sejahtera, dan kami membincangkan tentang rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.